Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nadin Nasar di Sinema #IniSinemaku. Masih belum terlambat untuk Nadin mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada semua penonton di rumah. Dan pada hari ini, episod kali ini, Nadin di Pustaka Peringatan P. Ramlee yang terletak di Jalan Dedap, Setapak, Kuala Lumpur. Untuk pengetahuan semua, Pustaka Peringatan P. Ramlee dibuka secara rasminya pada 22 Mac 1986 di bawah kelolaan Arkib Negara Malaysia. Kira-kira 13 tahun selepas P. Ramlee meninggal dunia. Seperti biasa, Nadia akan memberitahu tentang info-info terkini industri seni tanah air. Untuk segmen pertama, casting. Roll it. Senanglah adik, dia pula baru kahwin, mulakan hidup baru, tak ada siki. Ibu tak tahan nak dengar sindiran. Rin Rahim, nama yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Lakonannya sering menghiasi drama-drama dan juga telah melakonkan lebih kurang 10 filem setakat ini. Kerja tak elok, cara kita orang aku yang kena menghadap. Rin bermula dengan program reality Pilih Kasih dan Alhamdulillah masa tu Rin top 12, lepas tu tiba-tiba termenang dan daripada situlah Rin bermula kerjaya dalam industri. Apa agaknya watak yang paling Rin minati sepanjang bergelar pelakon ini? Banyak sebenarnya watak. Actually daripada awal penglibatan Rin berminat dengan watak-watak yang agak deep, yang menuntut emosi yang sangat dalam. Tapi bila Rin dah beberapa tahun dalam industri, sebenarnya Rin suka sangat watak yang natural acting, sebab natural acting tu susah nak bawa. Dia macam berlakon tapi kau tak nampak berlakon. Apa benda yang kau menjerit-jerit macam kena cekik dia hantu ni? Awak tu anak dara, tak boleh elok-elok sikit ke? Malu lawan tengok. Benda tu yang Rin suka. Sebenarnya kalau perasan deep, emosi lebih mudah sebenarnya untuk fokus, sebab kita pegang fokus tu. Bila natural kita macam main-main nak masuk set tu, itu yang susah. Apa benda ni? Pontianak ni mengarutlah, Rim. Kau datang sini, nak apa? Dalam banyak-banyak watak yang pernah dilakonkan, watak manakah yang paling mencabar buat Rin Rahim? Paling mencabar untuk saya untuk menjadi seorang ustazah. Watak ustazah, perempuan yang sangat lemah lembut, berakhlak mulia. Benda tu sangat susah sebab saya sangatlah comel. Saya sangatlah naughty. So nak bawa benda tu agak susah. Tapi boleh, saya perlukan fokus yang sangat kuat untuk bawa watak tu. Setiap pelakon pasti ada watak impian. Jadi apa agaknya watak yang diimpikan oleh Rin Rahim? Sebenarnya Rin nak watak psycho yang Rin belum pernah dapat. Dia pernah dapat beberapa psycho, tapi yang Rin nak adalah you look very normal tapi sebenarnya you ada sakit jiwa dan sakit otak yang sangat dalam. Benda tu yang Rin tak dapat. Sebab apa Rin suka? Bila dalam acting you akan ada graf yang bila you depan orang you akan nampak normal, and then bila you sendiri you ada graf yang lain. Benda tu yang Rin tunggu-tunggukan. Rin Rahim inginkan watak psycho. Rin Rahim memang seorang yang berbakat untuk membawa watak antagonis. Dan kepada pengarah di luar sana, diharapkan untuk memberi peluang kepada Rin. Bercerita tentang artis Korea, siapa tak kenal artis K-pop nombor 1 dunia iaitu BTS, yang muncul dengan filem terbaru mereka iaitu Break the Silence the Movie. Mari kita ke Cinema Buzz. Break the Silence the Movie merupakan filem keempat dari kumpulan K-pop terkenal Korea Selatan BTS selepas kemunculan filem Bring the Soul the Movie pada tahun 2019 yang telah mencatat kutipan 2.55 juta tiket dan mendapat kutipan 24.3 juta US dollar. Filem dokumentari ini memaparkan rakaman konsert jelajah BTS Love Yourself, Speak Yourself yang berlangsung pada Mei hingga Oktober 2019 serta video-video di sebalik tabir, pentas konsert dan temu bual eksklusif bersama 7 ahli kumpulan BTS iaitu RM, Suga, J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook dan V. Turut juga dimuatkan mengenai kisah pribadi mereka yang belum pernah mereka kongsikan sebelum ini kepada umum. Telefilm komedi Eso Ceria SMK Raya Dekat Jauh berjaya mengungguli gelaran Best Quarantine, Team Drama, Feature,
program dianugerah Konten Asia mengalahkan pesaingnya dari Taiwan, Unlock. Anugerah ini merupakan satu-satunya kemenangan bagi negara Malaysia. SMK Raya Dekat Jauh merupakan telefilm dari siri komedi Astro Ceria SMK dilancarkan pada tahun 2019 yang memfokuskan kepada gelagat melucukan sekumpulan remaja menghadapi pelbagai situasi di sekolah mereka. SMK Raya Dekat Jauh adalah telefilm pertama di Malaysia yang dirakamkan dari jarak jauh dalam tempoh 6 hari keseluruhannya. Kesemua barisan pelakon yang berusia antara 12 hingga 20 tahun merakam sendiri semua adegan mereka dengan menggunakan telefon bimbit dibimbing pengarah Syamil Othman melalui panggilan secara maya. Barisan pelakon cilik itu sekaligus memainkan peranan produksi sebagai sinematografer, pencahayaan, audio, tata rias dan solekan dengan bantuan dari ahli keluarga mereka di rumah. Ina, tangan macam ni. Okey. Jadi dan terjun sebenarnya tak terfikir pun nak berlakon sebab saya rasa tak ada bakat berlakon. Kemudian saya disunting oleh Hajah Rusnani Jamil. Kebanyakan lelaki zaman sekarang ni mula-mula nak tackle perempuan, dialah lelaki yang terbaik dalam dunia ni. Asalkan lelaki. Untuk segmen Hot Seat minggu ini, kita akan bercerita tentang pelakon hebat Fazura. Sehingga kini Fazura telah berlakon lebih dari 20 buah filem. Saya jadi bidang terjun sebenarnya tak terfikir pun nak berlakon sebab saya rasa tak ada bakat berlakon. Kemudian saya disunting oleh Hajah Rusnani Jamil, Datuk Rusnani Jamil untuk filem Bicara Hati dan dia kata tak apa you jadi heroin. So saya ni ditolak masuk ke dalam lautan and just learn how to swim. Tapi ada bakat terpendam agaknya. Saya terus menang award pelakon harapan terbaik dan that's the rest become history lah. Fazura pernah memenangi anugerah pelakon wanita terbaik di Festival Filem Malaysia ke-27 menerusi watak Iftiliana lakonannya dalam filem Manisnya Cinta di Kapadokia arahan Bernard Chowli. Jangan cari I lagi. Jangan jumpa I lagi. Jangan call I lagi. Nothing. Go. You dah fikir betul-betul? 50? Go. Selain tercalon dan menang dalam kategori utama itu, Fazura turut tercalon dalam kategori pelakon pembantu wanita terbaik menerusi Kami Histeria. Cik ni boleh jadi artis. Seronok apabila saya dapat memainkan berbagai-bagai watak dan berjumpa dengan ramai pelakon-pelakon yang berkaliber dan saya dapat eksperimen macam-macam watak dan even sekarang walaupun dah lama berlakon, saya tetap lepas bersalin ni saya nak belajar berlakon balik. Ya. Bukan itu sahaja, Fazura juga telah melebarkan sayap ke negara jiran iaitu Indonesia dan berlakon dengan pelakon hebat di sana. Best sangat sebab of course semua orang nak berlakon dekat Indonesia dan saya pun tak terfikir, tak terlintas macam one day saya akan dapat tawaran juga. Tapi even selepas bersalin pun saya dah ada filem standby kat sana. For me it's not about glamour, it's not about nak prove that you're better than anyone, but it's about experience dan juga saya seronok sebab saya dapat lagi lepas ni akan berjumpa dengan pelakon-pelakon not just Indonesia, maybe Philippines, maybe lagi antarabangsa lagi dan saya dapat pengalaman dan juga belajar berlakon lagi. Apa agaknya pesanan Fazura kepada artis-artis baru yang ingin masuk ke dalam dunia perfilman ini? First, jangan fikir nak glamour. Jangan masuk industri sebab you nak ada followers ramai ke, you nak glamour ke, you nak ada peminat. Datang dengan minat, datang dengan usaha, datang dengan rasa nak bekerja dengan kuat dan be a good actor. Ya. Kembali bersama saya Nadine Nasa di Cinema #IniCinemaku. Sedikit info buat semua. Pustaka Peringatan P. Ramlee adalah kediaman terakhir seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan juga isterinya Allahyarham Puan Sri Saloma. Pustaka ini menjadi tumpuan pada setiap hari kelahiran dan pemergian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Baiklah, di awal segmen tadi kita sudah saksikan pelakon cantik iaitu Fazura. Wow, banyak filem yang telah dilakonkan oleh Fazura di Indonesia. Semoga terus sukses dan maju jaya. Filem-filem P. Ramlee, Pendekar Bujang Lapuk, Sumpah Orang Minyak. Cerita pasal filem minggu ini, filem seram menghantui lagi. Mari kita ke segmen sebalik skrin dengan Janet Sumpah Telarang.
Di sebalik skrin minggu ini, kita akan bercerita tentang filem yang bertajuk Janet Sumpah Terlarang. Filem ini telah membuat penggambaran di janda baik. Jom kita saksikan. Filem Janet ni satu cerita, dia dikisahkan urban legend Sarawak lah kira. Cerita ni pasal mengenai seorang gadis yang mati dibunuh lah kira. Tapi dibunuh pun dia ni kira ada 2-3 cerita sebenarnya. Ada yang mengatakan dia dibunuh, ada yang mengatakan dia hilang macam tu. Action. Saya diberikan peranan sebagai Pak Erwin, lama menetap di Sarawak dan kembali ke Semenanjung Malaysia ni. Sesuatu yang berlaku, ada gangguan yang mana membabitkan apa yang telah dilakukan oleh mereka adik-beradik satu ketika dahulu. Saya membawa watak Farid, seorang arkitek, anak kepada Pak Adam. Kami berdua ni orang yang tersepit dalam dosa-dosa keluarga itu sendiri lah sebenarnya. Saya sebagai Julia merupakan gadis Sarawak yang datang ke Semenanjung, di mana dalam cerita ni Farid ni boyfriend lah kepada si Julia ni tadi. So dia bawa Julia ni ke KL untuk berkenalan dengan family dia yang besar ni. Bila berlakon filem seram dan penggambaran dalam hutan, pasti ada cabaran yang dihadapi. Apa agaknya antara cabaran itu? Ada cerita sebaliknya. Dalam kes ni dikatakan ada yang menampak penampakan berada di kawasan ini. Bila dinasihatkan oleh orang kampung di sini, dia kata kita kena menghormati mereka sebagai kita sebagai tamu. Jangan buat benda tak pahala lah kan. Menjiwai watak Julia ni dia taklah susah sangat, tapi yang mencabar sekali part bila dia kena rasuk tu lah, which is dia kena pakai lens tu memang orang ingat macam boleh nampak lagi, tapi sebenarnya kalau lens putih tu memang tak nampak apa-apa kot. Nak kena be in character tu pun macam payah kot. Apa agaknya harapan untuk filem Janet Sumpah Terlarang ini? Ini bukan filem yang orang cakap based on urban legend ataupun kisah benar dari Sarawak. Jadi saya berharap yang mungkin dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, especially-nya di Sarawak, because kita membawakan satu urban legend from negeri Sarawak. Saya berharap yang filem ni akan menjadi letupan lah, bukan saja di dalam Malaysia tapi sehingga peringkat antarabangsa juga. Saya percaya Janet ni boleh pergi jauh. InsyaAllah mungkin filem ini akan boleh pergi satu kedepan yang merasakan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Berhormat Puan Hajah Zuraida Kamarudin telah menghadiri sesi lawatan Program Perumahan Rakyat atau PPR Community Sunyi Prihatin di Lembah Subang 2 pada 10 September lalu. Program anjuran bersama Finas bagi membantu artis veteran termasuk kru yang kurang berkemampuan. Majlis ini turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Multimedia yang berbahagia, Datuk Saifuddin Abdullah. Serlahkan bakat dan kreativiti anda melalui Mata dan Cinta dalam pertandingan filem pendek dan video muzik anjuran Kedutaan Rakyat China di Malaysia. Dianjurkan dengan kerjasama Finas, tarikh tutup penyertaan ialah pada 31 Oktober 2020. Kita dengar apa intipati Majlis Sidang Media, iShort Film dan NV Competition di Finas Hulu Kelang pada 9 September lalu. Ini merupakan satu, kata orang, permulaan yang sangat positif, yang mana adalah menjadi hasrat kami di Finas untuk memulakan langkah ke peringkat antarabangsa. I think it's very important. China attaches importance to cooperation with Malaysia, especially Finas. I think this short film competition will be a bridge. Sebenarnya short film ni ada beberapa kategori. Dia ada kategori terbuka yang semua orang industri atau bukan industri pun boleh submit cerita-cerita mereka. Sementara itu, Sarawak dipilih menjadi tuan rumah sambutan Hari Malaysia pada 16 September lalu. Bertema Malaysia Prihatin, acara berlangsung di Stadium Tertutup Sibu. Pada 14 September lalu telah berlangsung Majlis Sidang Media 100 Hari Ahli Perbadanan Finas di Petaling Jaya. Majlis bagi memaklumkan pencapaian 100 Hari Ahli Perbadanan Finas sepanjang perkhidmatan mereka yang turut dihadiri pengurusi Finas yang berusaha Tuan Zakaria Abdul Hamid, Timbalan Pengurusi Finas yang berbahagia Datuk Norman Abdul Halim dan Ketua Pegawai Eksekutif Finas yang berusaha Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri. Alhamdulillah, kalau kita melihat kepada pencapaian 100 hari, sebenarnya kita telah pun melepasi target
yang kita tetapkan. Satu dari sudut bagaimana kita boleh melihat dari sudut royalty bagi warga industri, termasuklah penerbit, karyawan dan juga khususnya pelakon. Bulan lepas kita telah adakan MOU signing yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri sendiri, di mana beliau telah pun melancarkan MOU signing antara MBOT, UiTM dan Finas. Memudahkanlah urusan aku untuk dekat isteri aku, ya Allah. Actually, pengarah dan penerbit ni adalah dua benda yang berbeza. Enam hari selepas koma, penyanyi Sandra Dayan menghembuskan nafasnya yang terakhir di Hospital Putrajaya pada 11 September lalu, 5 hari sebelum menyambut hari kelahirannya yang ke-26. Pelantun hit Hey Kau dengan nama sebenar Alexandra Dayan Ampuria ini koma selepas terbabit dalam kemalangan jalan raya di Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah berhampiran Subang Jaya. Jenazah dikebumikan di kampung halamannya di Tuaran, Sabah. Berita sedih turut diterima dari Singapura mengenai pemergian penyanyi era 60-an Ismail Abdul Rahman atau lebih dikenali sebagai R. Ismail berikutan kegagalan jantung, buah pinggang dan paru-paru di Hospital Besar Sengkang pada 13 September lalu. Pemilik suara latar untuk hero filem-filem klasik seperti Laila Majnun, Dang Anum dan Gurindam Jiwa, Allahyarham berusia 83 tahun. Industri seni tanah air juga dikejutkan dengan pemergian pelakon veteran Idris Muhammad Diah pada usia 61 tahun ketika sedang tidur di kediamannya di Putrajaya pada awal pagi 14 September lalu. Dikenali dengan watak Pak Andak, menerusi drama 7 Hari Mencintaiku 2, Allahyarham pernah berkhidmat sebagai pustakawan di Finas pada tahun 80-an. Jenazah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Ehsan, Kepong, Selangor. Salam takziah daripada kami di Sinema. Moga roh ketiga-tiga Allahyarham dicucuri rahmat. Al-Fatihah. Dia memang ada kencing manis, tapi tak adalah sakit tenat ke apa, tak adalah. Arwah memang seorang jovial, suka berbual, suka berborak, suka berkawan. Takziahlah kepada keluarga arwah, pada isteri dan anak-anak, dan bersabarlah kerana yang hidup tu pasti mati kan. Cermin, kita boleh terus pergi event. Okey. No. Jom. Pergi event. Bagi segmen Sutradara minggu ini, kita akan bersama Fazil Zahari yang juga merupakan suami kepada pelakon Yana Samsudin. Saya bermula daripada seorang penulis skrip. So macam sebelum ni saya ada buatlah skrip untuk filem kongsi, filem Bini-Biniku Gangster. So bila start daripada situ, kita pun observe, kita tengok pengarah, kita tengok penerbit, kita tengok, and then kita cuba nak upgrade diri kita daripada seorang penulis skrip pergi ke arah pengarah dan penerbit. Dari situlah timbulnya hasrat untuk mengarah dan menerbit. Perempuan, kau apa hal kecoh kat sini? Budak-budak kau buat sampah kat kawasan aku. Tempat aku bersih. Insiam tak ada undang-undang. Mana yang dia nak langgar, dia langgar. Bila hasrat tu dah timbul untuk jadi seorang pengarah dan penerbit, so alhamdulillah saya pada masa itu pada tahun 2010, alhamdulillah kita ada Finas. So bila kita buat satu proposal Roda, saya submit pada Finas, saya dapat dana untuk pengarah dan penerbit muda. Alhamdulillah. Bila kita ada insentif yang macam tu, so kita daripada orang kata pengarah dan penerbit muda ni yang tak ada modal, apabila Finas menyediakan satu kemudahan macam tu, so alhamdulillah start daripada saya terbit dan mengarah dan berlakon. Tak apa habis kan. Allah ya Tuhan, pemudahkanlah urusan. Adakah susah menjadi seorang pengarah dan juga penerbit? Actually, pengarah dan penerbit ni adalah dua benda yang berbeza. Di mana kalau kita terlalu fokus untuk mengarah, kadang bajet boleh burst. Kita impikan macam-macam lah, macam ni. Tapi bila kita berada di kursi penerbit, kita mesti kena jaga bajet, pengurusan. So untuk mencampur aduk kedua-dua tu, dia memang perlukan pengalaman lah. Aku bukan jual maruah aku, isteri aku.
aku jual maruah kau. Taiko. Kenangan manis saya bergelar pengarah dan penerbit. Actually impian saya untuk berlakon dengan Yana Samsudin, tapi tak diberi peluang. Itulah cakap saya, tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan. Tapi saya tak patah hati di situ. Saya cari bajet sendiri, saya buat cerita sendiri, saya produce dan saya panggil dia berlakon. Akhirnya tercapai cita-cita saya dalam short movie Roda. Ready? Now push! Bagaimana seorang ustaz menghadapi dosa silamnya apabila beliau pernah berzina sehingga melahirkan anak luar nikah. Lebih memeritkan lagi, anak itu dibesarkan oleh keluarga angkat sebagai seorang free thinker, tidak mempercayai kewujudan Tuhan sehingga mahu membunuh diri. Filem ini menjalani penggambaran di beberapa lokasi di Scotland dan Malaysia pada tahun 2018. Manakala babak-babak utama diiringi dengan lagu OST bertajuk Hakikat Jiwa, nyanyian Datin Aliyah adalah lagu ketuhanan pertama nyanyian beliau. Adakah ibu bapa kandung Aurora dapat menerimanya atau mereka cuba untuk menafikan kewujudannya sebagai menutup dosa silam mereka? Ingin tahu jawapannya? Pastikan anda menonton filem ini sekarang. Yang luntur, dirimu tetap meyakinkanku. Filem Mimalen menampilkan barisan pelakon seperti Fatah Amin, Sophie Koshka, Zalif Siddiq, Camelia Natasha dan Hazi Azlik. Filem seram ini berlokasi di Mimalen, taman tema pertama di Malaysia yang wujud sejak tahun 1971 dan telah ditutup pada tahun 1994. Menurut Fatah Amin sebagai teraju utama, filem ini berjaya disiapkan walaupun banyak kejadian yang berlaku ketika penggambaran berlangsung. Ingin tahu kisah selanjutnya? Nantikan kemunculan filem ini tidak lama lagi. Itu dia filem Ada Apa Dengan Dosa lakonan Ashraf Muslim, Fasha Sandar dan juga Wana Ali. Kini di Pawagam. Cepat-cepat, rugi kalau tak tengok. Baiklah, kita dah pun saksikan adik kepada Datuk Farid Kamil iaitu Fazil Zahari. Akhirnya tercapai impian beliau untuk berlakon dengan isterinya Yana Samsudin dalam filem arahannya. Kalau anda semua nak tahu apa lagi yang menarik di dalam Pustaka Peringatan P. Ramlee ini, saksikan Nadia minggu hadapan. Nadia akan masuk dalam dan Nadia akan jelajah semua sudut Pustaka Peringatan P. Ramlee. Untuk info lebih lanjut, anda semua boleh layari www.finas.gov.my dan juga follow perkembangan Finas di Instagram dan Facebook. Sebelum kita menutup tirai, marilah kita saksikan lagu Joget Malaysia nyanyian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan juga isterinya Allahyarham Puan Sri Saloma. Bye-bye. Malaysia, Malaysia, oh Malaysia, Malaysia. Datuk Panglima pergi membaca ke tanah rata senja pulangnya. Datuk Panglima pergi membaca ke tanah rata senja punya. Kalau Saloma orang yang bijak, negara kita apa namanya? Kalau Saloma orang yang bijak, negara kita apa namanya?